Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته وانصار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث السابق عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابسة عن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما هاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. رواه الإمام أحمد بن حنبل والإمام الدارمي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang jamaah, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi kasih sekalian. Pertama-tama kalinya, marilah terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia daripadanya, sekali lagi pada hari yang berbahagia ini kita diberi peluang untuk menyambung apa yang telah kita pelajari, dan untuk kita meneruskan perbincangan pada hari ini, saya akan sebut apa yang telah kita baca dalam perbincangan yang lepas berkenaan dengan hadis Nawas yang memberitahu bahawa Nabi pernah bersabda, kebaikan itu bergantung kepada sejauh mana baiknya budi pekerti. Kejahatan itu pula adalah sesuatu yang menyebabkan hati kamu gelisah dan kamu bimbang kalau orang lain mengetahuinya. Itu dikatakan kejahatan. Riwayat yang lain datangnya daripada Wabisah, katanya, aku pernah bertemu Nabi SAW pada satu hari, lalu belum pun sempat dia bertanya, Nabi berkata, wahai Wabisah, adakah kedatangan kamu bertujuan untuk bertanya apa makna kebaikan? Maka jawab Wabisah, ya, sememangnya dia datang untuk mengetahui atau bertanya berkenaan dengan apakah itu kebaikan. Maka jawab Nabi SAW, kalau begitu, kata Rasulullah, kamu mintalah pandangan itu daripada hati perut kamu sendiri, kata Nabi. Karena biasanya Nabi minta kita refer kepada hati kita sendiri. Biasanya hati orang yang beriman kepada Allah ni, orang yang bertakwa, orang yang berakhlak mulia, biasanya hati perut dia
tak akan tipu diri dia sendiri. Tak akan kita nak tipu kita. Jadi Nabi kata, kamu tanyalah hati kamu sendiri tentang perkara baik itu, kerana benda baik menyebabkan kamu menjadi selesa, wa tama'anna ilaihil qalb, dan hati kamu pula menjadi tenteram. Kalau kita buat baik ni, hati kita senang, kita pun rasa selesa dengan kebaikan itu. Wal ithmu ma haka fin nafsi, berbeza dengan kejahatan, dia akan bergetar di hati. Wa taraddada fi sadri, dan dia akan rasa taraddud. Taraddud ni berbolak-balik, gelisah, fi sadri, di dada. Sekiranya kamu bertanya orang lain dan mereka memberi jawapannya, kamu tetap berada dalam keadaan gelisah itu. Kita rasa tak selesa sangat. Sebab biasa orang beriman ni, dia tak boleh buat jahat. Bila buat benda jahat, dia rasa rimas, dia rasa takut, dia rasa serba salah, dia rasa berbolak-balik dalam hati dia. Itu orang yang beriman. Tapi kalau kita buat benda jahat, kita rasa selesa, seronok, itu tanda hati kita tidak beriman, dan dalam diri kita tidak ada jiwa sebagai seorang mukmin yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, walaupun kita lihat dari segi riwayatnya, dia mempunyai dua lafaz yang berbeza. Hadis yang pertama disebut oleh Imam Muslim, datangnya daripada Nawas. Hadis yang kedua disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi, datangnya daripada Wabisah. Walaupun berbeza dari segi lafaz, hakikatnya hadis ini memperkatakan satu perkara yang sama, iaitu menyentuh tentang apakah itu kebaikan dan apakah itu kejahatan. Yang kalau kita lihat dalam agama, sudah tentu bagi mereka yang beriman kepada Allah, bagi mereka yang bertakwa dan berakhlak mulia di sisi Allah, mereka akan berusaha untuk mengetahui dengan jelas sebelum daripada kita bertindak, sebelum daripada kita berbuat, sebelum daripada kita meletakkan satu-satu keputusan terhadap apa juga persoalan dalam hidup kita sebagai orang Islam. Kerana apa? Kerana orang Islam, dia tak akan pilih benda yang buruk. Sebaliknya, dia akan sentiasa berusaha untuk mencari yang baik, yang boleh membawa redha Allah. Begitu juga dalam kita menentukan kepimpinan, kita berjuang di atas dasar-dasar politik tertentu. Kita tidak akan sama sekali meletakkan kebendaan dunia, kesenangan, pangkat dan kedudukan itu sebagai keutamaan. Bagi orang yang beriman kepada Allah, dia berjuang bukan kerana mencari benda, dia berjuang bukan kerana untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan, tapi sebaliknya, apa yang kita cari adalah redha daripada Allah. Sebab tu kemenangan bukanlah matlamat utama dalam kita berjuang, dalam kita menegakkan agama Allah. Sebab tu orang berjuang ni sebenarnya bukan nak menang. Kalau nak menang tu, itu jauh lari daripada prinsip asal. Kita berjuang ni sama ada kalah atau menang, itu bukan keutamaan. Yang utama pada kita ialah kita nak cari redha Allah dalam kita menentukan sikap, dalam kita memilih, dalam kita berjuang. Kita nak mana yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, mana yang boleh mendorong kita untuk lebih bertakwa, lebih menjadi orang yang benar-benar Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, aku merasa pelik tentang urusan orang Islam ni. Kenapa dia rasa pelik? Kerana in asabathu dharra, kalau sekiranya mereka diberi
oleh Allah dengan ujian dalam bentuk darah. Darah ni kepayahan, kesusahan, kekalahan dalam dia berjuang, itu dipanggil darah. Maka fasabara, dia bersabar pada jalan Allah, falahul jaza, untuk dia pahala. Sebab tu susah pun tak apa, kalah pun tak apa, yang penting kita jadi orang yang benar-benar teruji di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memperolehi redha daripadanya. Itu yang menjadi keutamaan. Begitu juga kata Nabi, andai kata mereka itu diuji oleh Allah dengan kesenangan, duit ringgit, harta benda, diberi dengan kemenangan dalam berjuang, maka dia akan bersyukur, dia juga akan dapat pahala. Maknanya situ kalau kita lihat, menang dan kalah bukan matlamat, tapi matlamat kita nak cari redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi pemimpin, tapi kita berjuang kerana nak menang, kita tidak dapat redha Allah. Sebaliknya kita duduk di bawah, tampal poster je. Kita tampal tu bukan kerana nak cari apa-apa kepentingan, kita nak supaya Islam tu tertegak di atas muka bumi Allah. Jadi walaupun kita duduk di tempat yang paling bawah, redha Allah yang kita dapat, maka itulah yang menjadi keutamaan bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat hadis ini, pada hakikatnya meletakkan satu garis panduan yang cukup jelas untuk golongan yang beriman kepada Allah. Hadis ini boleh dijadikan kayu ukur untuk kita menentukan sikap, bagi kita meletakkan komitmen kita, apa namanya, tindak tanduk kita, perbuatan kita, apa jua yang kita handle, apa jua yang kita laku, apa jua yang kita laksanakan, tidak lain melainkan untuk mendapat redha daripada Allah. Sebab tu kata Nabi, orang yang beriman dia akan rasa selesa dengan kebaikan dan dia akan rasa rimas dengan kejahatan. Tapi kalau kita rasa selesa dengan kejahatan, rasa rimas dengan benda baik, itu gambaran hati kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat dari satu sudut yang lain, hadis ini dia memperkatakan tentang nilai ataupun budi pekerti yang juga menjadi satu keutamaan dalam agama Islam. Sebab tu kalau kita lihat, Rasulullah SAW juga pernah menyebut dalam satu riwayat yang lain, kata Nabi, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk berperanan bagi memperbetulkan akhlak dan perangai atau tingkah laku manusia, daripada akhlak jahiliyah kepada akhlak Islam, daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik, daripada akhlak yang baik kepada suatu bentuk kepribadian yang lebih baik. Itu tujuan di mana Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Said Ramadan Al-Buti yang 2-3 minggu lepas kena bom tu, dia pernah tulis kitab yang dah diterjemah dalam bahasa Melayu. Kitab tu nama dia kitab Fiqhud Da'wah, Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Dalam kitab tu pada jilid yang pertama, dia sebut Nabi ini Allah Ta'ala utuskan di atas muka bumi ada 3 matlamat penting. Yang pertama, supaya Nabi berdakwah agar kita berjuang di atas dasar tauhid yang betul, supaya kita mengenali Allah, beriman dan yakin kepada kebesarannya, keagungannya dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Ta'ala ini pada hakikatnya Tuhan yang maha mencipta. Sebab tu kalau kita lihat secara logik, kita tak boleh terima satu perkara yang bila orang kata benda tu jadi dengan sendiri, tak boleh terima. Sebagai satu contoh, binaan yang besar seperti bangunan-bangunan yang hebat-hebat, Menara KL atau bangunan KLCC, dia terbentuk dan terjadi dengan sendirinya. Angin, tiup, pasir, batu, kayu, simen, besi, semua sekali itu ditiup angin, akhirnya
dia tercipta dan terbentuk satu bangunan, nama dia KLCC. Kita tak boleh terima kalau orang beritahu begitu. Kenapa? Kerana pada pandangan otak yang waras, sudah tentu tersergamnya satu-satu bangunan ada pencipta dia. Begitu juga sebagai satu contoh, hidangan yang terhidang di atas meja, kalau kita lihat, tak mungkin kalau orang beritahu kita hidangan tu sebenarnya terjadi dengan sendirinya. Ayam tersembelih dengan sendirinya. Kemudian dia termasak dengan sendirinya, kemudian dia terhidang di atas meja dengan sendirinya. Tak ada orang buat. Kita tak boleh terima. Kepala otak kita yang sehat ni, lainlah orang gila. Orang gila mungkin betul lah pada pandangan dia, tapi otak yang sehat tak boleh terima sesuatu tercipta dengan sendiri. Apatah lagi kalau kita lihat bangun dunia atau alam yang terbentang di hadapan kita, yang lengkap dengan kepelbagaian sistem yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada siang, ada malam, ada bulan, ada bintang, ada mentahari, ada lelaki, ada perempuan, ada positif, ada negatif, ada dunia, ada akhirat, ada kecil, ada besar. Allah Ta'ala lengkapkan segala-galanya berasaskan kepada sistem. Ada sebab, ada musabab, ada lazim, ada malzum. Semua itu pada hakikatnya tak mungkin dia terjadi dengan sendiri. Maksudnya ada Tuhan yang maha gagah, maha perkasa. Sebab tu kalau kita lihat pernah seorang juru terbang dalam peperangan dunia yang kedua, berasal daripada Rusia, seorang yang etis, tak percaya kepada Tuhan. Tapi bila mana kapal terbang yang dia bawa tu ditembak, akhirnya dia berada dalam suasana yang agak rumit. Kalau dia terjun ke bawah pun dia mati, kerana musuh-musuh dia sedang menunggu. Kalau dia duduk terus atas kapal terbang, dia pun akan mati. Pasal apa? Kapal terbang tu akan meletup. Jadi nak tak nak, akhir sekali dia menyerah diri kepada satu kuasa ketuhanan. Dia kata Tuhan je lah yang boleh menyelamatkan dia. Sedang sebelum ni dia dididik di rumah dia, di kampung halaman dia, di sekolah dia, di negara dia, tak ada orang percaya kepada Tuhan. Tapi hakikatnya bila mana dia berdepan dengan satu-satu masalah yang gawat, naluri dia akan kembali kepada kebenaran. Akhirnya juru terbang tu dia katakan dia masuk Islam di Mesir. Ini kisah yang berlaku, disebut oleh Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab Usulul Da'wah. Kalau kita buka dalam kitab tu ada sebut kisah tu. Jadi gambaran kepada kita bahawa mengajak manusia mengenali Allah, beriman kepada Tuhan yang Maha Mencipta, itu tugas Nabi. Kalau Nabi tak datang, dah tentu kita tak kenal Tuhan. Hidup kita serupa macam binatang. Itu yang dikatakan kenabian. Bukan sahaja Nabi Muhammad, bahkan Nabi-Nabi sebelumnya juga mengajak kepada beriman kepada Allah dan menolak segala bentuk sekutu baginya. Dan beriman kepada Allah sebagaimana yang kita maklum, kita wajib beriman kepada keesaannya. Allah Ta'ala ni tidak dua, tidak tiga, tapi hakikatnya dia Tuhan yang Maha Esa. Kita kena yakin dengan keesaannya. Yang kedua, Allah Ta'ala utuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni nak supaya hidup kita terpimpin atau terarah kepada suatu cara hidup yang meletakkan falsafah agama dalam kita mencari kesenangan, kemewahan, keduniaan yang ada di hadapan kita. Kita terikat dengan falsafah keagamaan. Kita cari benda bukan sekadar setakat di dunia ni sahaja, tapi hakikatnya
kita cari kesenangan hidup di dunia, kita nak bawa ke alam yang satu lagi, dia panggil alam akhirat. Sebab tak ada orang yang hidup atas dunia ni selama-lamanya, melainkan akan pergi menemui Allah. Kita pergi itu bukan nak bawa Mercedes-Benz, bukan nak bawa BMW. Kita pergi itu nak bawa amal kita. Sebab itu Rasulullah pernah sebut 3 perkara yang mengiringi kita ke alam barzah. 3 perkara itu, yang pertama harta benda, yang kedua anak beranak, suku sakat, adik beradik, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, yang mengiringi kita amal yang saleh. Maka 2 akan kembali, 1 akan tinggal. Yang kembali itu paling awal kembali kereta BMW kita tadi, kereta mewah yang kita miliki. Itulah balik dulu. Pasal apa? Dia banyak urusan. Yang kedua, mungkin tinggal lama sikit, adik beradik, anak beranak, isteri, anak-anak misal, mungkin boleh jadi baca Yasin ke apa ke. Lamalah sikit duduk, tapi akhirnya balik juga. Dia tak akan duduk sampai waktu malam. Dia pun takut ke hantu juga, tak duduk kat dalam tu. Dia balik. Jadi yang tinggal apa dia? Yang tinggal ialah amal ibadat. Maka amal itulah sebenarnya yang menjadi kawan kita sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi agama ni datang untuk kita ingat kepada alam yang satu lagi, yang mana kita berada dalam keadaan keseorangan, yang tidak ada teman kecuali kita beramal dengan amal yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi apa dia bentuk amalan yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, melainkan amalan yang kita lakukan berasaskan kepada perundangan yang telah ditentukan oleh Allah, hukum hakam yang telah digariskan oleh Allah. Ini yang dikatakan panduan hidup, iaitu Nabi-Nabi ini datang untuk menyatakan kepada kita panduan itu, supaya kita berada di atas pasti agama. Mana boleh, mana tak boleh, mana haram, mana halal, mana dia yang adil, mana dia yang zalim, mana dia yang bentuknya dimurkai oleh Allah, mana dia benda yang diredai oleh Allah. Itulah yang dikatakan sistem dalam kehidupan. Sebab itu semua Nabi dibekalkan oleh Allah dengan kitab suci. Kitab suci ini ada kitab Taurah, Zabur, Injil, ada Quran. Dan sebelum daripada itu ada juga Nabi-Nabi yang tak ada kitab, tapi dia tetap dibekalkan dengan suhuf. Suhuf ni ialah beberapa helaian muka surat. Di dalam tu ada cerita berkenaan dengan ketuhanan, dan ada bercerita tentang cara hidup. Dan daripada suhuf itulah Nabi-Nabi berdakwah, menjadikannya sebagai garis panduan untuk mengajak umat masing-masing kepada kebenaran agama. Jadi kalau kita lihat yang paling lengkap, kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, tak ada yang lain kecuali Al-Quran. Itulah kitab yang paling sempurna, kitab yang paling lengkap, yang wajib kita jadikan panduan hidup sampai ke hari kiamat. Kalau kita tinggal Quran, kita tinggal hadis Nabi, Rasulullah kata kamu akan sesat daripada ajaran agama. Sebab itu pernah Nabi menyebut dalam satu riwayat, kata Nabi SAW, la tattabi'anna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu hujrata la dakhaltum. Kata Nabi, sesungguhnya kamu akan sesat, kamu akan terikut-ikut dengan cara orang lain sebelum kamu, sesat daripada kebenaran. Andai kata kamu tinggal Quran, tinggal hadis Nabi, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, andai kata mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun, nescaya kamu akan terperosok sama, kata Rasulullah. Jadi peringatan Nabi itu agar kita tidak tinggal kebenaran, tidak tinggal petunjuk Allah, petunjuk yang paling lurus. Petunjuk yang paling lurus. Apa dia petunjuk yang paling lurus? Al-Quran, tak ada yang lain. Sebab itu kata Rasulullah, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Inilah dia petunjuk Al-Quran yang memberi kepimpinan ke arah
petunjuk ke arah petunjuk yang paling lurus, disebut lillati hiya aqwam. Saya pernah sebut kalimah aqwam tu sebenarnya kalimah yang Allah Ta'ala guna pakai di atas wazan af'al. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab ni, dia ada dua wazan. Satu wazan fa'ilun, yang kedua wazan af'al. Dia membawa makna mubalaghah. Tapi kalau kita guna wazan fa'ilun, mubalaghahnya sikit-sikit je. Dia ada mubalaghah. Mubalaghah ni maksudnya bersangatan. Dalam bahasa Melayu kita terjemah dengan makna bersangatan. Jadi kalaulah kita guna di atas wazan fa'il, bersangatan tu ada sedikit je. Tapi kalau kita sebut di atas wazan af'al, bersangatan tu dia maksimum. Sebab tu kalau kita lihat bahasa Arab, sebagai satu contoh, kalimah fadula, kalau kita nak fadula makna lebih. Kalau kita nak beritahu seseorang tu lebih sikit, kita guna di atas wazan fadil. Fadula kita tasrif dia ada tasrif dalam bahasa Arab ni, dia ada tasrif dia. Fadula yafdulu fadlan wa huwa fadilun wa mafdulun ifdal la tafdal mafdal mifdal. Itu dia punya tasrif dia. Jadi kalau kita lihat kalimah fadula ni, kita tasrif kita jadikan wazan fa'il. Itu untuk gambarkan bahawa benda yang kita nak muliakan tadi, dia ada sedikit kelebihan. Bersangatan tu sikit je. Sebab tu misalnya sebagai satu contoh, fadula dengan makna lebih, kalau kita nak beritahu orang tu lebih sikit je, kita sebut fadil. Fadil tu lelaki, fadilah tu perempuan. Asal dia. Tapi bila kita guna untuk lil mubalaghah, tahap belakang tu dia bukan makna perempuan, makna mubalaghah. Sebab tu kalau kita nak sebut panggil ustaz berceramah, kita kata apa? Dipersilakan fadilatul ustaz, kita sebut. Fadilah tu dengan makna orang yang lebih sikit pada kita. Tapi bukanlah lebih sangat, lebih kurang je. Lebih sikit je. Begitu. Guna perkataan fadilah. Tapi kalau kita nak beritahu orang tu lebih sungguh, mari ni tok guru besar, daripada negeri Arab misalnya datang, orang bukan sembarangan, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi misalnya datang. Jadi kita tak boleh kata fadilatul ustaz Dr. Yusuf Qaradawi, kita kena sebut perkataan fadilah tu tukar kepada perkataan afdal. Sebab tu kita sebut dipersilakan afdalus syekh, kita guna perkataan afdalus syekh Dr. Yusuf Qaradawi misalnya. Jadi kalimah afdal tu nak gambarkan lebih tu. Tak ada lagi dah orang yang lebih hebat pada dari segi ilmu. Ataupun sebagai satu contoh, kalimah azuma dengan makna besar. Kalau kita nak makna agung, kalau kita nak beritahu lebih agung, kita kena guna perkataan azim. Tapi kalau nak beritahu lebih lagi, dia tak boleh azim, dia kena a'zam. A'zam. Sebab tu kalau kita belajar sejarah, zaman pemerintahan Mongolia ni pernah raja yang paling besar berada di Mongolia tu. Dia kerajaan Mongolia besar, dia masuk sampai ke Baghdad, sampai ke Suria, yang mana negara-negara yang dijajah ni, dia ada ketua dia. Ketua paling besar tu duduk di Mongolia, Tok Nenek Altantoya dulu. Yang mana kalau kita tengok nama asal kepada kerajaan yang paling besar tu, disebut apa? Al-Khaqanil A'zam. Dia guna perkataan A'zam. Dia tak sebut Al-Khaqanul Azim. Kalau Azim tu maksud besar juga, tapi bukan besar sungguh. Tapi kalau dia sebut Al-Khaqanil A'zam, mana kerajaan, raja yang paling besar berpusat di Mongolia. Itu dia guna perkataan A'zam, dia tak guna perkataan Azim. Atau untuk lebih terang lagi, kalimah yang selalu kita guna dalam azan. Kalau kita sebut Allahu Akbar, kita biasanya buat sifat dengan perkataan kabura. Kabura ni makna besar. Kalau kita nak beritahu besar sikit je, kabir. Sebab tu kalau rumah besar, dia panggil Al-Baitul Kabir.
Kalau kereta besar, as-sayyarah al-kabirah. Dia guna perkataan kabir tu. Tapi kalau nak beritahu sangat besar, dia tak boleh guna perkataan kabir, dia guna perkataan akbar. Sebab tu kalau kita azan, mana ada kita azan Allahu kabirun, kita azan Allahu akbar. Perkataan akbar. Kenapa? Kerana tak ada dah lebih besar kecuali Allah. Jadi nak beritahunya Allah Ta'ala messagekan kat kita dalam ayat yang disebut oleh Allah dalam Quran. Allah Ta'ala kata, inna hadzal Quran, ini dia kitab suci Al-Quran, yahdi lillati hiya aqwam. Aqwam tu di atas wazan afdal, a'zam, akbar tu. Aqwam tu. Aqwam tu maknanya yang paling lurus, tak ada lagi dah. Mu carilah atas muka bumi ni satu sistem nak banding dengan Quran. Tak ada, tak boleh. Al-Quran tu paling hebat. Sebab tu kita tak payah tafsir. Kalau kita belajar bahasa Arab, tengok kalimah tu kita tahu dah. Maknanya tak ada lagi dah lebih sempurna kecuali Al-Quran. Tak ada lagi lah yang lebih hebat, yang lebih sesuai untuk dilaksanakan di tengah-tengah kita kecuali kitab Allah yang bernama Al-Quran. Dan inilah perjuangan yang kita kena tegakkan, yang kita kena usahakan, yang kita kena perjuangkan supaya Al-Quran itu menjadi hukum yang dominan di tengah-tengah kita. Hukum-hukum yang lain ni tak boleh pakai. Pasal apa? Undang-undang rasuah menggalakkan orang rasuah. Sebenarnya bukan dia menyebabkan orang tak ambil rasuah, menyebabkan orang sentiasa cari jalan nak kaut keuntungan daripada sistem yang ada. Kalau kita tengok sistem jalan raya pun, dia cari jalan nak kaut keuntungan dengan cara nak saman itu saman ni, bukan kerana nak mencegah sangat kemalangan jalan raya. Itu yang berlaku. Jadi sistem yang sedia ada ni dia intifai, dia panggil bahasa Arab. Intifai ni maksudnya dia ada hudang di sebalik mi. Orang yang buat sistem tu nak kaut keuntungan ke dunia. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala buat sistem, dia tak charge dengan duit. Orang berzina, patutnya Allah Ta'ala kata, atau orang mencuri, tak payahlah potong tangan, kena bayar 100 kali ganda. Kan untung kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang memerintah dah tentu duit banyak kalau sekiranya dia laksanakan hukum Islam. Orang potong tangan, orang mencuri, dia kena bayar 100 kali ganda. Dia punya gharamah dia. Tapi dah Allah Ta'ala tak buat charge dengan duit. Begitu juga orang berzina, tak berzina sangat, boleh berzina. Tapi kalau dia berzina, sudah berzina, dia dapati bersalah, dia kena bayar dia punya charge kepada negara Islam, begiam. Barulah makna di situ ada intifak. Tapi hukum Allah ni dia tak cari keuntungan keduniaan. Dia buat undang-undang tu nak supaya orang yang melakukan kejahatan tu dapat pengajaran. Sebab manusia atas muka bumi ni ada orang jenis yang sentiasa taat, tunduk, patuh, sentiasa berada di rumah-rumah Allah, menangis, hati perut mereka menggeletar kerana takut kepada Allah. Itu jenis satu golongan manusia. Dan satu golongan lagi, kita kena beri nasihat. Dia boleh juga, tapi kena ada dorongan, ada ceramah, ada pengajaran, ada program nak lonjakkan dia supaya sentiasa dekat dengan Allah. Tapi ada jenis manusia yang jenisnya degil, dia tak pakai undang-undang, dia tak dengar kata nasihat, dia kena hukum hakam, kena undang-undang. Sebab tu Allah menyediakan undang-undang peraturan untuk memastikan orang yang degil ni tidak akan sama sekali mengulangi perbuatan jahat yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan sistem yang datang daripada Allah. Tujuannya nak supaya kita jadi baik, kita dapat hidup sempurna, semua orang tak terganggu, harta benda terbela, nyawa terbela, agama terbela, maruah manusia terbela, dan segala-galanya memberi kebaikan kepada manusia yang mengamalkan sistem yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara ketiga, Allah Ta'ala turunkan Nabi ini tujuannya nak supaya manusia berakhlak mulia. Tak boleh kita berpegang teguh dengan agama
tapi akhlak tak comel. Islam dah, tapi isak dada misalnya. Akhlak tak elok. Islam dah, tapi makan rasuah. Akhlak tak sempurna. Jadi sebab tu dengan kedatangan Nabi-Nabi ini, nak supaya akhlak kita jadi baik, akhlak kita jadi sempurna, akhlak kita menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah, hukum hakam halal haram yang Allah Ta'ala gariskan sebagai suatu panduan. Tujuannya bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk menyempurnakan hidup kita, hidup keluarga kita, hidup kejiranan kita, hidup masyarakat kita, hidup negara kita, hidup segala-galanya berasaskan kepada prinsip agama. Itulah yang menjadi teras kepada kedatangan Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala utuskan di atas muka bumi. Sebab itu dalam hadis ini Rasulullah memperkatakan tentang garis panduan berhubung dengan benda baik dan benda buruk untuk kita jadikan pegangan. Orang yang beriman, dia sinonim dengan kebaikan dan dia rasa allergic dengan kejahatan. Orang yang tak beriman pula, dia akan rasa senang dengan kejahatan dan dia tak boleh pergi dengan kebaikan. Itulah garis panduan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada hadis Rasulullah, dan untuk kali ini saya sekadar itulah yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya undur, saya ada bawa madu tu sebab ada pelajar tengah belajar di Mesir. Jadi dia hantar madu tu dekat ayah dia dekat AU2. Jadi dia nak sambung belajar lah, nak belanja di Mesir. Jadi madu tu pula bukan madu biasa tu, madu asli sungguh. Yang mana madu ni dia punya lebah tu duduk kat dalam ladang habbatus sauda. Kita beli barakah-barakah tu. Jadi madu tu makan bunga daripada habbatus sauda. Lepas tu dapat madu tu, dia jadikan madu original. Kalau kat Malaysia biasanya kita tengok madu habbatus sauda tu dia tumbuk habbatus sauda blend ke apa ke, dicampur dah tu jadi berempahnya tu. Tapi yang ni clear, cuma warna madu tu hitam sikit sebab habbatus sauda. Jadi banyak manfaat dia. Sebab Rasulullah sendiri pun pernah sebut habbatus sauda ni adalah ubat segala jenis penyakit. Madu tu pun ubat juga, habbatus sauda pun ubat juga. Jadi harga dia RM80 sebotol. Agak mahal sikit sebab tak boleh nak jual harga murah. Sebab tu dia ambil daripada sana. Baru sampai minggu lepas.